Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Gamal dan saya ingin bertanya tentang apa itu perpaduan integrasi budaya. Boleh saya pertanyakan kepada Lokman? Okey, nama saya Muhammad Nur Roslan. Saya merupakan pelajar daripada Politeknik Sultan Azhar Shah juga, mengambil kursus Diploma Akuntansi. Jadi mengenai budaya yang saya faham ialah maksud perpaduan integrasi budaya adalah bercampur dengan budaya lain. Oh, okey. Boleh saya tanya soalan seterusnya? Soalan itu adalah apakah kepentingan perpaduan melalui integrasi budaya dalam konteks Malaysia? Okey, kepentingan integrasi budaya dalam aspek budaya di Malaysia ialah ia boleh membawa kepada perkara yang baik. Oh, okey, baik. Dan seterusnya, bagaimana perpaduan dapat dicapai melalui integrasi budaya dalam masyarakat Malaysia? Okey, bagi langkah-langkah untuk mencapai budaya yang baik di kalangan Malaysia ialah pergi bergaul dengan budaya yang berlainan. Okey, bagus. Okey, soalan yang keempat adalah apakah kebaikan daripada perpaduan melalui integrasi budaya? Okey, kebaikan daripada segi integrasi budaya yang saya dapat tahu ialah dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum dan juga budaya tersebut. Okey, bagus. Dapat. Okey. Yang kelima, saya ingin tanya, berikan contoh bentuk program integrasi budaya yang boleh dianjurkan untuk mewujudkan perpaduan ini. Okey, macam kita tahu budaya dekat Malaysia ni pelbagai. So, perayaan juga pelbagai. So, untuk contoh-contoh dia lah seperti Hari Raya Aidilfitri, Thaipusam ataupun Chinese New Year. So, daripada situ kita dapat mengeratkan lagi hubungan budaya antara kaum dengan kaum lain. Okey, bagus. Itu adalah contoh yang terbaik. Okey, soalan nombor 6. Adakah perpaduan melalui budaya masih dititik beratkan pada generasi muda yang sekarang? Ya, dia masih budaya integrasi budaya ni kalau kita tengoklah pada tahun 2021 ni dia masih dititik beratkan. Okey, bagus. Anda ambil berat pasal ini ya. Okey, saya ada soalan lain iaitu siapakah yang bertanggungjawab dalam mewujudkan perpaduan dalam integrasi budaya? Kita sebagai rakyat Malaysia ni sepatutnya kita patut mengekalkan juga integrasi budaya kita ni dalam kalangan budaya yang pelbagai dalam rakyat Malaysia sekarang. Bagus nama ini. Okey. Selain itu, saya nak tanya, berdasarkan nombor soalan sebelum ni, apakah peranan yang boleh diambil? Peranan yang kita boleh ambil untuk mengeratkan lagi integrasi kita antara budaya ialah kita bergaul dengan budaya lain dan tidak sombonglah dengan budaya lain sebab kita hidup di Malaysia ni dengan pelbagai kaum. So kita kena tahu etnik dan kaum-kaum lain bagaimana mereka menjalankan budaya mereka. Okey, itu adalah peranan yang baik. Okey. Selepas itu, apakah kesan sekiranya perpaduan melalui integrasi budaya tidak dapat dicapai, iaitu keburukan? Okey. Kesan keburukan jika tidak dapat dicapai integrasi budaya dalam sebuah masyarakat. Jadi kita tidak dapat mewujudkan perpaduan budaya dalam masyarakat kita. So kita akan jadi seperti negara luar, berbalah, bergaduh tanpa mengira kaum yang mereka ada. Tu, yes, teruk juga tu. Okey, soalan terakhir. Apakah peranan yang telah anda ambil sebagai rakyat Malaysia untuk mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Seperti saya cakap tadi, untuk mewujudkan perpaduan dalam integrasi kaum ataupun budaya ni, kita kena wujudkan kita kena mengetahui budaya-budaya lain. So kita akan lebih akrab lah dari situ. Macam itu. Oh, ni baik anda ni. Terima kasih kerana ingin menjawab soalan-soalan saya ya. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakimi bin Azhar. Bernombor matrik 15 DAB 18 2035. Dan hari ni saya nak interview Encik apa? Nama saya Muhammad Ashraf bin Ismail. Encik Ashraf bin Ismail. Hari ni saya ingin membincangkan dan interview dia tentang topik yang bertajuk perpaduan melalui budaya. Okey. Dalam soalan pertama, saya ingin bertanyakan Encik Ashraf, apakah yang anda faham berkenaan integrasi budaya? Baik.
yang saya faham integrasi budaya adalah kepelbagaian budaya. Okey. Dan soalan kedua, apakah kepentingan perpaduan melalui integrasi budaya dalam konteks Malaysia? Bagi saya, kepentingannya adalah untuk mewujudkan suasana yang harmonis dalam semua budaya. Alright. Dan soalan seterusnya, bagaimanakah perpaduan dapat dicapai melalui integrasi budaya dalam masyarakat Malaysia? Pada pendapat saya, yang paling penting kita kena saling menghormati. Okay. Contohnya macam perayaan budaya lain, so kita kena hormatlah. Alright. Dan soalan seterusnya, soalan yang keempat, apakah kebaikan daripada perpaduan melalui integrasi budaya? Kebaikannya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmonis. Kita tidak bergaduh sesama perpaduan. Alright, bagus. Dan soalan kelima, berikan contoh bentuk program integrasi budaya yang boleh dianjurkan untuk mewujudkan perpaduan. Contohnya kerajaan atau institusi dapat mewujudkan sesebuah program atau pertandingan tentang kebudayaan. Okey. Dan soalan seterusnya, soalan yang keenam, adakah perpaduan melalui budaya masih dititik beratkan pada generasi muda ni? Bagi saya, yes, ia sangat penting untuk generasi muda, terutamanya generasi muda lah. Tentang kesedaran kita tentang menghormati perpaduan. Baik, Cik Asraf. Okey, soalan yang ketujuh, siapakah yang bertanggungjawab dalam mewujudkan perpaduan dalam integrasi budaya ni? Langkah pertama adalah ibu bapa. Alright. Ibu bapa. Okey. Dan soalan seterusnya, soalan yang ke-8, berdasarkan jawapan nombor 7, apakah peranan yang boleh diambil? Bagi saya, ibu bapa main peranan yang penting sebab ibu bapa membesarkan generasi muda. So itu adalah potensi untuk anak muda kita. Apakah kesan sekiranya perpaduan melalui integrasi budaya tidak dapat dicapai? Kesan yang paling besar adalah pada negara lah. Alright. So kita susah untuk memajukan negara kita sebab perpaduan kita tak bersatu. Okey, bagus. Dan soalan terakhir ya, Cik Asraf. Okey. Apakah peranan yang telah anda ambil sebagai rakyat Malaysia untuk mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Saya sebagai warga belia dan juga pelajar. Alright. Saya menyeru supaya orang belia-belia yang lain untuk menghormati perpaduan masyarakat lain. Alright. Dan dapat mewujudkan lagi perpaduan sama kita. Alright. Terima kasih Encik Asraf. Itu saja untuk hari ini interview saya. Okey, terima kasih juga kepada Puan. Okey, terima kasih. Cut. Selamat petang. Nama saya Yogan Agroban Anarki Subramaniam. Saya dari kelas DAD 5B. Dan selamat petang untuk Puan Salwa. Hari ini saya interview kawan saya pasal panduan melalui budaya. Boleh tak kawan kenalkan diri? Boleh, Cik. Okey, nama saya Muhammad Ilyas bin Abdul Majid. Saya pelajar dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya dari Jabatan JKE. Baik. Hari ini saya tanya soalan menyebabkan panduan melalui budaya. So, boleh tak saya mulakan soalan? Ya, Cik. Boleh, Cik. Okay. Pada pendapat anda, boleh tak tahu apa maksud panduan di dalam integrasi budaya? Panduan dia satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Itu saja daripada saya. Baik. Soalan 2. Perlukah panduan melalui integrasi budaya? Perlu. Perlu berintegrasi budaya lain tapi bertempat kerana risau perselerahan dari segi agama nanti. Okey, soalan ketiga. Apakah langkah untuk mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Langkah dia, rakyat haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Dalam keadaan tersebut, ibu bapa perlulah sentiasa menerapkan nilai-nilai berpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Anak-anak digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan
bangsa dan ibu bapa juga bersarankan membawa anak-anak mereka mengunjungi rumah jiran semasa hari lebaran atau perayaan. Itu saja. Baik. Soalan 4. Apakah kebaikan mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Perpaduan dia boleh memahami antara budaya satu sama lain, mendapat kerapatan antara satu kaum lain dan dapat menjadikan rakyat bersatu padu. Baik. Kita pergi ke soalan kelima. Apakah kesimpulan jika perpaduan terwujud melalui integrasi budaya? Kesimpulannya, di Malaysia terdapat pelbagai budaya untuk berbilang kaum. Budaya adalah satu simbolik bagaimana kita boleh mengetepikan perbezaan semasa manusia untuk dijadikan landasan perpaduan. Itu saja. Okay, seterusnya soalan 6. Adakah panduan melalui budaya masih dititik beratkan pada generasi muda? Rasanya tidak, sebab generasi sekarang susah biasakan diri pada zaman sekarang untuk berhubungkan satu sama lain. Itu saja. Okey, baik. Seterusnya soalan 7. Apakah program yang boleh dilakukan untuk memupuk perpaduan melalui budaya? Kita boleh jemputkan semua kaum dan agama pada perayaan-perayaan seperti contohnya Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, Tahun Baru Cina, Hari Deepawali, Hari Natal, Hari Gawai dan peranan Hari Keamatan di Sabah. Baik. Soalan ke-8. Apakah keburukan jika tiada mewujud perpaduan melalui integrasi budaya? Tiada ada rasa kasih sayang antara satu kaum sama kaum lain. Boleh menyebabkan pergaduhan antara satu sama lain dan tiada dapat rakyat bersatu padu. Itu saja. Okay. Seterusnya, soalan ke-9. Apakah faktor perlunya mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Ulang balik soalan tu. Apakah faktor perlunya mewujud perpaduan melalui integrasi budaya? Okay, faktornya boleh kita mengetahui tentang budaya negara kita, dapat tolong menolong dari satu sama lain dan dapat bekerjasama pada sesuatu bahagi yang kita perlu. Itu saja. Baik. Soalan ke-10. Okay. Pada pendapat anda, siapa yang sepatutnya mewujudkan perpaduan melalui integrasi? Okay, pada dapat saya, generasi yang akan dapat perlu diwujudkan perpaduan melalui integrasi budaya. Itu saja. Okay. Terima kasih Lias untuk menghadiri interview hari ini. Dan terima kasih untuk membagi masa untuk saya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirul bin Rosli dari DAD 5B. Okay, hari ini saya akan bertanyakan berkenaan dengan integrasi budaya. Okay, sebelum saya bertanyakan soalan, boleh Encik perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Hamka. Saya daripada Jabatan Pendidikan Elektrik. Okey. Soalan pertama apakah yang anda faham berkenaan integrasi budaya?
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya faham tentang integrasi budaya ni, dia integrasi budaya ni dia macam salah satu cara masyarakat setempat untuk mengikuti kebudayaan majoriti namun tetap mempertahankan kebudayaan bangsa masing-masing. Oh, okey. Soalan kedua, apakah kepentingan perpaduan melalui integrasi budaya dalam konteks Malaysia? Yang anda faham? Seperti yang kita lihat macam kat Malaysia ni, kita dah hidup sejak zaman merdeka. Sebelum merdeka lagi kita dah hidup secara berbilang kaum. Jadi benda ini perpaduan macam lahirlah sifat betul ansur daripada segi kaum untuk menerima kebudayaan kaum masing-masing. Okey, saya suka jawapan tu. Okey, soalan ketiga, bagaimanakah perpaduan dapat dicapai melalui integrasi budaya dalam masyarakat Malaysia? Macam mana perpaduan boleh dicapai melalui integrasi budaya kat Malaysia ni? Dia bila lahir lah, macam saya cakap soal tadi, lahir sifat betul ansur. Apabila kita tengok macam Hari Raya Aidilfitri kan, macam mana bangsa-bangsa lain boleh menghormati bangsa Melayu untuk meraihkan. So perkara itu berlaku juga untuk bangsa Melayu apabila bangsa lain-lain meraihkan hari perayaan mereka ataupun sebagainya lah, kita menghormati perbuatan-perbuatan seperti itu. Oh, okey. Soalan keempat, apa kebaikan yang Cik dapat daripada perpaduan? So perpaduan ni satu yang paling utama bagi saya, ia akan melahirkan sebuah negara yang aman dan makmur lah. Kalau perpaduan ni tak dipupuk, so mungkin akan berlaku macam peristiwa 13 Mei dan yang dikenali sebagai peristiwa hitam lah bagi negara kita. So perpaduan ni untuk mengamankan lagi negara kita, mengharmonikan lah. Okey. Soalan kelima, pada pendapat Encik, apakah contoh bentuk program integrasi budaya yang boleh dianjurkan untuk mewujudkan perpaduan? So program integrasi budaya ni contoh boleh dilakukan mungkin kempen untuk mengenalkan integrasi budaya ni. So kalau budaya Melayu kita kenalkan dekat bangsa-bangsa lain. So benda tu jadi berulang-ulang. So macam budaya Cina kita kenalkan orang Melayu, orang India, orang Iban dan sebagainya lah. Melakukan benda macam tu lah. Okey. Soalan ke-6. Adakah perpaduan melalui budaya masih dititik beratkan pada generasi kini? Apa yang saya lihat kini, anak muda masih lagi menitikkan, masih lagi orang kata tertanam di hati mereka untuk bersatu untuk hidup berbilang kaum begini. Bagaimana kita boleh lihat anak muda Melayu, Cina, India menyokong pasukan bola sepak mereka turun satu hati kat stadium itu. So, kalau berdasarkan soalan, bagi saya nampak lagi ada lagi lah sifat murni tu. Okey, soalan ke-7, siapakah yang berperanan penting atau bertanggungjawab dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi ini? So, bagi saya, kalau soalan begini dia ada 3 kategori. Yang pertama ialah kerajaan lah, sudah pasti, untuk menjaga keharmonian ini. So yang kedua ialah macam masyarakat dan yang terakhir ialah individu sendirilah perlu menghormati bangsa lain daripada bangsa mereka sendiri. Berdasarkan jawapan nombor 7 tadi tu, apakah peranan yang kita boleh ambil daripada iktibar tersebut? Peranannya setiap individu, terutama sekali di negara kita Malaysia, perlu memainkan peranan untuk integrasi budaya ni, untuk menyatupadukan setiap bangsa dan melahirkan sifat perpaduan yang lebih utuh dalam diri masing-masing. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 9. Apakah kesan Apakah kesan sekiranya perpaduan melalui integrasi ini tidak dapat
dipupuk? Kalau lah integrasi perpaduan ini tak dapat dipupuk daripada awal dulu, mungkin macam saya cakap tadilah, mungkin berlakulah masalah-masalah seperti peristiwa 13 Mei ataupun perpaduan per kaum lah. Okey. Soalan terakhir, apakah peranan yang telah anda ambil sebagai rakyat Malaysia untuk mewujudkan perpaduan Malaysia? Perpaduan melalui integrasi. Kalau ditanyakan kepada diri saya sendiri, saya sebagai orang muda, kita kena lebih berhati-hati bila menulis contoh di media sosial dan elakkan penghinaan terhadap kaum tertentu. Kutukan, cacian atau penghinaan tu kita kena elakkan. Sebagai saya. Okey, terima kasih Tuan Hamka. Okey, sama-sama. Okey, selamat sejahtera kepada Puan Salwa. Dan hari ini ada kawan kita. So, saya Tamil Vanan, anak lelaki Chandrasekharan. Nombor kad matrik saya adalah 15 DAD 18 F2046. Saya dari kelas DAD 5B. So, anda boleh perkenalkan diri anda? Okey, terima kasih Tamil Vanan. Nama saya Kaliswaran, anak lelaki Chandran. Saya dari kelas DAT 5B. Saya dari Jabatan JKE. Okey, terima kasih. Hari ini saya ada 10 soalan tentang perpaduan melalui budaya. So, saya nak tanya 10 soalan kepada Kaliswaran. Boleh tak? Boleh. Okey, soalan pertama. Salam. Boleh kami tahu apa maksud perpaduan di dalam integrasi budaya? Maksud ialah kita memasuki budaya lain bertempat. Dan juga dia boleh dikatakan menghadiri suatu perayaan. Okey. Itu. Okey. Okey, kita pergi ke soalan 2. Perlukah perpaduan melalui integrasi budaya? Perlu ke? Perlu. Ia boleh bawa perkara yang baik antara masyarakat. Okey, jawapan yang baik. Okey, kita masuk ke soalan 3 pula. Okey. Apakah langkah untuk mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Langkahnya ada beberapa langkah, tapi saya bagi contoh satu je lah. So, langkahnya adalah pergi bergaul dengan orang yang berlainan. So, kita boleh berinteract bersama dengan dia orang untuk dapatkan budaya tu. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Okey, soalan keempat pula. Apakah kebaikan mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? Okey, ia tu boleh dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kita boleh melahirkan masyarakat yang berwaspada. Itu je. Itu saja. Okey, tak apa. Terima kasih. Soalan yang kelima pula. Apa kesimpulan jika perpaduan terwujud melalui integrasi budaya? Ulang balik. Okey, sekejap. Apa kesimpulan jika perpaduan terwujud melalui integrasi budaya? Sabar sekejap . Kena fikir sikit. Boleh. Kesimpulannya kita boleh dapat kawan yang baru, boleh mengenali budaya yang lain. So itu je lah kesimpulan saya. Okey, tak apa. Okey, kita masuk ke soalan ke-6. Adakah perpaduan melalui budaya masih dititik beratkan pada generasi muda? Ya, dia masih dititik beratkan dalam kalangan generasi muda sekarang. Okey, soalan ke-7. Apakah program yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan melalui budaya?
So program, kita boleh buat program kempen budaya dan Contoh kita macam boleh mana Kak amalkan. Iswaran? Contohnya dia macam kita boleh buatkan program Raya Aidilfitri kalau macam kat sekolah, untuk setiap perayaan budaya lain sekolah akan menganjurkan dia punya program macam Hari Deepawali, Hari Raya Aidilfitri. So contoh tu lah. So anda seorang pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah kan? Ya, yeah, Pernah tak anda serta macam ni? Ya, program pernah. Sebab Poli telah menganjurkan sempena Hari Ponggol, program Hari Raya Aidilfitri pun ada, program sempena Hari Deepawali pun pernah buat. So saya telah menyertai program-program yang telah dibuat dalam Politeknik. Baik, begitu. Okey, kita masuk pula ke soalan yang ke-8. Apakah keburukan jika tidak wujudkan perpaduan integrasi budaya? So kalau kita tidak dapat diwujudkan, kesan buruknya adalah kita akan kehilangan perpaduan antara satu sama lain. Betul, anda kata. Okey, kita masuk ke soalan ke-9. Apakah faktor perlunya mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? So faktornya dia boleh kita kena bergaul dengan budaya lain. Kita boleh ajak beraya bersama-sama ke. Kita tak perlu kira kaum ke apa-apa pun. So kita boleh bila kita tengok orang tu pun manusia, kita pun manusia. So kita kena tengok orang lain ataupun orang yang ada dalam budaya lain pun sama juga. Sebab kita pun manusia, orang lain pun manusia juga. Seperti anda kata, awak ada ke kawan selain daripada bangsa awak? Ya, ada. Oh, baiklah, begitu. Okey, kita lompat ke soalan yang terakhir. Siapakah yang sepatutnya wujudkan perpaduan melalui integrasi budaya? So ini jawapan simple je. So kita yang kena mengamalkan. So kita perlulah menjadi seorang yang contoh kepada generasi yang akan datang. So amalkanlah budaya integrasi ini. Oh, baiklah Kak Iswaran. Jawapan anda semua yang munasabah. Terima kasih untuk lapangan masa untuk saya. Dan sama-sama. Terima kasih join saya. Thank you. Okay, sama-sama. Thank you.